Assalamualaikum murid-murid. Hai, apa khabar hari ini? Ustazah harap murid-murid Ustazah dalam keadaan yang sihat sejahtera. Baik, hari ini kita akan masih meneruskan pembelajaran kita walaupun berada di rumah, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk tajuk yang baru dalam bidang adab yang bertajuk Mari Bersyukur. Mari bersyukur. Apa maksud bersyukur? Bersyukur ini bermaksud berterima kasih kepada Allah di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Contohnya, kalau kita pergi ke sesuatu kawasan, ada orang bagi kita, contohlah, Ustazah bagi awak hadiah. Awak kena cakap apa dengan Ustazah? Kalau untuk menggambarkan kita ini bersopan, kita kena berterima kasih. Kalau orang bagi apa-apa dengan kita, kita kena ucap terima kasih. Begitu juga kepada Allah. Allah bagi kita nikmat sebagai contoh. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita minum, Allah bagi kita adik-beradik yang baik, Allah bagi kita kawan-kawan yang baik. Itu adalah nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah dan wajib untuk kita sebagai manusia untuk mensyukuri. Sebagai contoh, tengok gambar ini. Gambar ini adalah gambar di Sabah, iaitu apabila Sabah diserang oleh wabak corona. Jadi orang-orang di sekitar Semporna di Sabah ini memerlukan bantuan makanan. Tidak seperti kita hari ini. Hari ini kita dapat makan. Kita dapat makan ayam goreng, kita dapat makan nasi goreng, kita dapat makan mie goreng. Tetapi tidak seperti kawan-kawan kita di negeri Sabah. Ada dalam kalangan mereka tidak ada makanan, tidak ada minuman dan sebagainya. Jadi, apa yang kita perlu lakukan sebagai manusia? Kita harus bersyukur. Contoh lain, kenapa kita harus bersyukur ni? Sebabnya, sekarang ini kita ada mata yang sempurna. Kita memiliki telinga yang boleh mendengar. Kita ada rambut, kita ada kaki yang boleh berjalan. Kita ada tangan yang boleh kita buat kerja rumah. Kita boleh main-main dengan tangan kita. Kita ada hidung untuk menghidu. Kita pun ada mulut untuk makan, untuk bercakap. Jadi kita memiliki semua nikmat ini. Kita memiliki anggota yang sempurna. Siapa bagi dengan kita anggota ni? Mestilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib untuk bersyukur di atas segala nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi nanti tanya dengan Ustazah, Ustazah macam mana nak bersyukur ni Ustazah? Baik, kita akan pergi ke konsep bersyukur dulu. Konsep bersyukur yang pertama adalah mengungkapkan pujian dengan lidah. Lidah kita ini harus mengungkapkan pujian kepada Allah. Seperti mana yang Ustazah sebut tadi, kalau orang bagi sesuatu kepada kita, kita harus berterima kasih. Kalau orang bagi kita sesuatu, kita kena ucap, terima kasih Ustazah, terima kasih Kak, terima kasih Pak Cik dan sebagainya lah. Kemudian selain daripada mengungkap pujian dengan lidah, kita harus mengakui nikmat dengan hati kita. Kita perlu mengakui bahawa Allah ini maha besar. Allah ini memberi segalanya kepada kita. Kita harus mengakui nikmat dengan hati. Dan seterusnya menggunakan nikmat itu mengikut kehendaknya. Kenapa? Kehendak siapa ni? Nya ni siapa ni? Nya ini merujuk kepada Allah. Kerana apa? Anggota badan kita ini dan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada kita, tidak haruslah kita membuat sesuatu sesuka hati kita. Contoh, Allah bagi kita tangan. Boleh tidak kita gunakan tangan kita ini untuk mencuri? Mestilah tidak, kan? Boleh tidak kita gunakan kaki kita untuk pergi ke tempat yang tidak baik? Bolehkah kita menggunakan tangan kita untuk membuli? Bolehkah kita menggunakan mulut kita untuk
mencaci orang lain. Mestilah tidak boleh. Dan Allah sangat murka kepada orang-orang yang menggunakan nikmat yang diberikan ke arah kejahatan. Allah tidak suka akan kejahatan. Allah suka akan kebaikan. Maka gunakanlah tangan kita ini, tangan untuk membantu orang lain, tangan untuk menolong ibu bapa, tangan kita ini untuk menolong guru dan sebagainya. Mulut kita ini digunakan untuk membaca Al-Quran. Mulut kita ini untuk memberi nasihat yang baik kepada orang lain. Okey, faham? 3 ini adalah konsep bersyukur di mana kita perlu mengungkapkan dengan lidah kita, kita perlu mengakui dengan hati kita, dan kita perlu menggunakan nikmat itu seperti contoh nikmat adalah anggota mengikut kehendaknya, kehendak Allah, iaitu kehendak kebaikan, bukanlah kehendak kejahatan. Seterusnya, hari ini kita akan membaca dalil nakli kepada keperluan manusia bersyukur. Baik, ikut ustazah ha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Okey, sudah? Maksudnya, ingatlah ketika Allah memberitahu bahawa demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepada kamu. Surah Ibrahim ayat ke-7. Okey? Jadi ini Allah kata kepada kita ni. Kalau Allah yang berkata, maksudnya ini adalah jaminan kepada manusia bahawa Allah kata kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kepada kita. Sebagai contoh, kita ni diberi rezeki dengan oleh Allah seperti hidup yang sempurna, seperti mana tidak ada masalah duit, tidak ada masalah itulah, tiada makanan. Jadi sekiranya kita bersyukur mengungkapkan dengan lidah, apa lagi tadi konsep syukur, mengakui dengan nikmat dengan hati dan menggunakan nikmat itu mengikut kehendaknya, maka Allah tambahkan nikmat kepada kita. Allah tambah lagi rezeki kita, Allah tambah lagi kebahagiaan dalam keluarga kita. Okey? Ini adalah daripada surah Ibrahim. Dan ingat nanti Ustazah akan buat kuis. Seterusnya, ini kita akan pergi kepada cara bersyukur. Cara bersyukur yang kita perlu buat di dunia ini. Yang pertama, macam mana kita nak bersyukur kepada Allah? Macam mana? Yang pertama, yang wajib kita lakukan adalah solat fardu. Solat fardu ada berapa waktu? Pandai. Solat fardu ada 5 waktu. Yang pertama subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan yang terakhir adalah isyak 5 rakaat. Kelima-lima ini adalah solat fardu yang diwajibkan kepada semua umat Islam. Sekiranya umat Islam tidak mengerjakan solat, maka berdosalah dia. Maka Allah ini menunjukkan kita tidak bersyukurlah kepada Allah. Seterusnya, membaca Al-Quran. Ustazah macam mana ni? Saya tak pandai baca Al-Quran, Ustazah. Tak apa. Kita belajarlah Iqra. Daripada belajar Iqra tu, akhirnya nanti kita akan dapat membaca Al-Quran. Bayangkan satu huruf itu bersamaan dengan 10 pahala. Siapa nak dapat pahala lebih? Mestilah kita semua nak kan? Jadi kita mesti berusaha sungguh-sungguh agar akhirnya suatu hari nanti kita dapat membaca Al-Quran. Seterusnya, qanaah dalam kehidupan. Apa maksud qanaah ni?
Apa maksud qanaah? Qanaah bermaksud rasa kecukupan. Rasa cukup dengan kehidupan kita ni. Rasa cukup dan rasa macam bersyukurlah. Jadi kalau kita rasa hidup kita ni cukup, maka wujudlah perasaan syukur tu dalam kehidupan kita. Contohnya rezeki ataupun Aish dibagi makanan yang mencukupi. Jadi Aish tak minta, mak tak cukup lah ni mak, saya perlukan KFC setiap hari. Putera cakap tak cukup lah ni, saya nak McD setiap hari. Tidak, kita dalam kehidupan kita ini kita perlu qanaah, sentiasa merasa cukup dalam kehidupan kita. Yang terakhir selalu menyebut Alhamdulillah. Kalau Allah bagi kita nikmat, Alhamdulillah. Kalau kita bagi contoh nanti, siapa yang dapat hadiah misteri di hujung tahun nanti, kena ucap Alhamdulillah. Baik. Banyak lagi cara bersyukur kepada Allah. Ini adalah contoh sahaja. Seterusnya, bersyukur kepada manusia. Macam mana kita nak menunjukkan syukur kita kepada manusia ni? Okey. Caranya, yang pertama, selalu bersedekah. Kalau kita ada rezeki lebih, tidak salah untuk kita bersedekah. Ustazah, macam mana ni Ustazah? Saya masih kecil lagi. Saya mana ada duit sendiri? Tak apa. Ibu bapa kan bagi duit. Kalau ada duit lebih, tidak menjadi kesalahan untuk kita bersedekah. Seterusnya, menghargai orang lain. Macam mana cara menghargai orang lain ni? Macam mana cara menghargai ibu bapa? Macam mana cara menghargai orang tua? Dengan menghormati mereka. Okay? Menyayangi orang tua. Seterusnya, menghindari perasaan dengki. Jangan dengki dengan orang lain. Kalau orang lain dapat lebih, kita jangan dengki. Seterusnya, membantu orang yang memerlukan. Sebagai contoh, kalau kita ada duit lebih, ibu bapa kita ada duit lebih, maka ajaklah ibu bapa kita untuk membantu orang lain. Mak, orang dekat Sabah, kawan-kawan dekat Sabah perlu bantuan mak. Mereka tak cukup makan sebab COVID ni. Sebab COVID di Sabah terlalu tinggi, sehinggakan mereka tidak boleh makan. Mak, boleh sih kita sedekah dengan ibu bapa, dengan orang-orang di Sabah. Contohnya, kan? Contoh lain, kita pergi ke luar negara. Mak, orang dekat Palestin selalu kena bom. Sampai mereka tak ada rumah lagi. Kalau kita ada rezeki lebih, boleh tak kita bersedekah kepada mereka? Pun boleh juga. Allah sangat suka kepada orang yang bersedekah. Seterusnya, alam sekitar. Alam sekitar ni pun ada hak terhadap kita. Seperti mana kita menjaga kebersihan. Boleh tidak kita membuang sampah sesuka hati? Tidak boleh. Kalau kita membuang sampah sesuka hati, kita akan berdosa. Kemudian tidak membazir. Membazir ini amalan siapa? Pandai. Amalan syaitan. Seterusnya, mengurangkan pencemaran. Contohnya, jangan buang sampah dekat sungai. Jangan apa lagi? Mengurangkan pencemaran, jangan buang sampah sesuka hati dan sebagainya. Kemudian melakukan pemeliharaan. Apa maksud pemeliharaan ni? Contoh, menanam pokok bunga supaya alam sekitar kita lebih banyak udara bersih sebagai contohnya. Apa lagi? Jangan melakukan memotong pokok sesuka hati, membakar hutan contohnya, tidak boleh. Okey. Ustazah yakin anak-anak murid ustazah ini semua baik-baik. Jadi caranya bersyukur adalah dengan semua ini. Banyak lagi cara bersyukur. Ini sebagai contoh sahaja. Baik, seterusnya yang terakhir, kepentingan mengamalkan sifat syukur. Yang pertama, dia memberi kekuatan dan ketabahan kepada manusia. Orang yang bersyukur adalah orang yang kuat. Orang yang bersyukur adalah orang yang tabah. Jadi, kita perlu bersyukur. Seterusnya, rajin mengerjakan amal soleh.
Kalau kita ni manusia yang bersyukur, maka kita akan rajin mengerjakan amal soleh. Sebab apa? Dengan amal soleh lah yang mengungkapkan, yang memberi, yang apa macam mana? Yang seperti mana kita nak bagi tahu kepada Allah bahawa kita bersyukur. Jadi, macam mana caranya? Mengerjakan amal soleh lah. Seperti bantu orang lain, solat, membaca Al-Quran dan sebagainya. Tidak lalai dengan kemewahan. Kalau Allah bagi nikmat kemewahan kepada keluarga kita, kalau kita manusia yang bersyukur, maka kita tidak akan lalai. Seterusnya, diredai Allah dalam kehidupan kita. Disayangi Allah. Siapa yang tidak suka Allah sayang kepada kita? Siapa yang suka Allah marah kepada kita? Mestilah kita suka Allah sayang kepada kita. Dan seterusnya digandakan nikmat oleh Allah. Allah gandakan nikmat seperti Allah bagi kita rezeki lebih. Dengan wangnya, Allah bagi kita kebahagiaan yang lebih. Allah bagi kita kemudahan untuk belajar yang lebih. Dan yang terakhir, sebagai bukti menghargai nikmat Allah. Ini bukti menghargai nikmat Allah dengan bersyukur, dengan berterima kasih kepada Allah. Okey? Selepas ini Ustazah akan bagi kuis dan awak kena siapkan kuis tersebut. Okey? Kalau tak faham, boleh ulang mendengar video ini. Bye semua. Kita jumpa di lain pertemuan. Assalamualaikum.